Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah, dan berbagai-bagai nikmat Allah yang tak mampu kita nak hitung. Daripada kita lahir, daripada awal pangkal roh kita dijadikan, kita mengacapi nikmat, iaitu nikmat di sisi Allah, di mana dibagi kehidupan kita bermula daripada alam roh dan hingga Allah yang mengetahui. Dan Allah mengurniakan kepada kita nikmat yang besar, iaitu nikmat hidup. Maka hidup itu kita mengetahui dan menyadari, iaitu hidup itu bukanlah kepunyaan kita, tetapi hidup itu sebenar-benarnya untuk mentajalikan ataupun nak menunjukkan bahawasanya itu semua adalah keesaan Allah, ketunggalan Allah. Ahadun 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 ahad, wahidun jati jati bismillah, iaitu betul-betul hak Allah Subhanahu wa taala, bukan lain tujuan, di mana bukan untuk kita merasakan kita memiliki hidup. Kerana kebanyakan sekarang ini kita tidak diberi kesedaran yang seperti mana yang diberikan kesadaran oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya dan juga kaum umat Nabi Muhammad SAW yang awalun tu. Mereka awal-awal Rasulullah telah mengajarkan, iaitu pangkal awalnya itu adalah kita mengetahui apa tujuan kita ini dihidupkan. Tak lain itu adalah mengenal Allah, mengenal diri ataupun mengenal Allah tu dia seiringan. Sebab mengenal Allah tu harus mengenal diri. Kerana dengan mengenal diri baru kita mengetahui bahawasanya kehidupan kita ini adalah semata-mata kita ni tidak ada kehidupan. Yang ada adalah kehidupan Allah. Allah memberikan kepada pertama sekali makhluknya ataupun Allah tu mentajalikan dulu sifatnya yang bernama Nur Muhammad. Maka tak lain supaya aku ataupun ingin aku dikenali. Bukanlah bermakna Allah itu perlukan dikenal, tapi sebenarnya dia nak menceritakan penceritaan dirinya. Yang pertama sekali untuk kita fahami betul-betul bahawa apa yang ditajali yang pertama itu, iaitu Nur Muhammad itu, adalah untuk menceritakan dirinya, tiada dua. Ini yang kita di sekarang ini tidak dibukakan benar-benar. Sedangkan Rasulullah ajarkan pangkal awalnya ini. Tetapi bila ini tidak dibukakan awal-awal pangkalnya, maka benda ini seolah-olah akan hilang, seolah-olah tidak ada penting. Padahal ini yang paling penting, paling mustahak sekali. Sebelum kita nak menyembah Allah, sebelum kita nak beribadah pada Allah, kita harus kenal Allah dulu. Kalau kita tak kenal diri kita, kita tak kenal Allah, nanti kita rasa kita yang melakukan amalan tu. Sebab kita tidak sedar kehidupan ni kepunyaan Allah. Jadi Allah, hidup ini hak Allah. Allah nak mentajalikan kepada Nur Muhammad gitu. Daripada Nur Muhammad jadi semuanya. Daripada Nur Muhammad jadi semua, jadi malaikat. Jadi malaikat tu diberikan masing-masing ada tugas-tugas masing-masing.
Bukan menunjukkan malaikat tu ada kekuasaan, ada kehidupan. Kehidupannya pun daripada Allah. Jadi Allah dah telah meletakkan ini tugas kau. Ini tugas kau malaikat. Malaikat ini tugas ini. Malaikat. Kemudian turun kepada manusia. Manusia Adam begini cara ni. Semua dah ada susunan kita A sampai Z, alif sampai ya, semuanya dah di dalam pengetahuan kekuasaan Allah sejak azali abadi. Sebab itu semua menceritakan dia. Apakah susah dia nak buat skrip tu semua dia. Tu semua dia menciptakan, dia pun makhluk dia untuk nak memuji pun dia yang suruh memuji. Pokoknya dalam filem tu semuanya dia lah. Skrip pun dia, apa yang ada pada kita tak ada apa. Kosong semua, malaikat ke apa semua kosong. Bila dia isi dengan kekuasaan kursiyuhus samawati wal, Allah meletakkan tu untuk supaya jangan kita menampakkan yang lain. Walaupun diletakkan kepada iblis. Minta maaf saya cakap. Kalau kita dah tahu, dah kenal diri, kenal Allah, kita tak nampak lagi itu betul atau salah, apa pun kita tak, itu penceritaan dia. Jadi bila kita tahu penceritaan dia, kita tidak akan membangkang. Sebab kita dah duduk dalam keadaan aman. Kita ni maknanya dah faham, disuruh kenal, maka kita dah kenal bahawa kita kena duduk dengan Allah. Apa pun yang akan kita lihat benar atau salah, bukan kita meletakkan di situ, bukan kita harus duduk di situ. Kita kena duduk siapa yang meletakkan kebenaran. Kita nampak itu yang kita, iaitu tak ada rasa kedirian. Kalau kita dah duduk kepada, bukan saya cakap tak boleh buat kebenaran. Kalau kita dah duduk ke kebenaran, kita rasa seolah-olah kita benar, ada yang sah, ada yang salah. Nanti kita bila buat salah pula, ada orang mengatakan kita salah, dia yang betul. Nanti bila yang selesai. Tapi kalau kita dengan Allah, kita akan selalu merasakan Allah yang aturkan. Di situ sebenarnya kehidupan yang sebenar-benar yang dikehendaki oleh Allah. Bukan merasa aku betul, kejap aku salah, bukan. Yang salahnya bila kita tak duduk di situ. Yang azabnya bila kita tak duduk, kita tak kenal diri, tak kenal Allah. Jadi beruntunglah sekiranya manusia itu tahu apa erti kehidupan. Rasulullah menjelaskan itu dulu. 13 tahun, nama dia Tauhid kan, maknanya Ahad, mengesakan Allah. Kita tak beres, kita kebanyakan bukan semua, kebanyakan kita masih lagi dalam keadaan ragu-ragu pertemuan dengan Allah. Sedangkan Allah dah bagi tahu dalam Quran banyak ayat dia. Mereka yang tidak kenal aku, maka dia akan ragu-ragu. Mereka ni golongan orang yang tidak beriman kepada Allah. Kejap dia kata dia yakin pada Allah mulutnya, kemudian hatinya tidak. Dia rasa dia pula boleh bertindak. Dia yang melakukan ni, dia melakukan. Manusia tidak berapa maknanya dapat menetap. Dia suka berbalah-balah, membantah-bantah. Sedangkan jelas dah apa yang di langit, 7 lapis langit, apa yang di bumi, Allah Ta'ala kata, jiwa-jiwa yang ada, seluruh yang sebanyak bilangan apa yang kita pahami tadi, lebih banyak lagi Allah boleh jadikan. Itu semua Allah yang menjadikan. Adakah kau lihat? Cuba ceritakanlah, Allah Ta'ala kata. Adakah kau nampak lain yang boleh menciptakan tu? Ada ke yang boleh menciptakan? Tak ada satu. Kalau dikata diciptakan kereta tu sendiri pun diciptakan daripada besi tu sendiri pun mereka tak mampu nak. Bukan dia menciptakan, dia mencantumkan. Cantumkan pun jangan belagaklah. Sebab apa? Ilmu yang dibagi untuk cantumkan tu datang dari mana? Siapa yang bagikan tadi al-ilmu, alim tadi, kepandaian tu? Kan? Takkan kau ambil daripada kitab-kitab? Ya, kitab-kitab tu siapa yang menulis? Manusia itu siapa, daripada mana datangnya? Cerita kisah-kisah tu tadi. Allah mewahyukan pada Nabi ni semua daripada Allah semua. Allah sampai ada mengatakan dia memberi kepada jiwa-jiwa wahyu, kepada binatang, kepada lebah dia bagi wahyu. Maknanya semua apa saja pun kita tengok, walaupun lah
kita ragu kata iblis tu dia, tapi iblis tu tetap daripada Allah Ta'ala punya kekuasaan. Dia langsung Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Di bumi dan di tujuh letak ada yang dapat boleh memberi apa-apa tanpa izin. Tapi kita sekadar cakap, tapi cuba kita bawakan dia dalam kehidupan kita. Bawakan dalam kehidupan kita. Kerana Allah tu dia maha berpengetahuan. Maknanya ilmu Allah SWT ni sangat luas. Dan berbagai-bagai ilmu pengetahuan Allah baru 1% baru Allah taburkan kat muka bumi ni. Tak larat dah bumi nak memikul. Lau anzalna haza Qur'ana ala jabalin ra'ait min khasyatil. Jika ditaruhkan tadi kalimat Allah Quran di gunung, nescaya kamu akan melihat khusyuknya sampai tak larat dia. Jadi diletakkan ke dada-dada rahsia tu tadi, ilmu tu daripada rahsia manusia. Kerana manusia ni, dia ni Allah letakkan pangkat dia tu tadi lebih tinggi daripada makhluk-makhluk yang lah. Walaupun malaikat, walaupun apa sekalipun makhluk tinggi, tetap manusia ni Allah Ta'ala panggil laqad khalaqnal insana fi asad. Tapi insan yang dimaksud Allah tu adalah yang kenal, faham, yang betul-betul. Kalau yang tak faham pun Allah Ta'ala kata sebaliknya, lebih teruk daripada kal-an'am, lebih teruk daripada binatang ternak. Bahkan mereka lebih teruk. Sebab Allah dah bagi akal, dia tipu, dia kata dia tak faham. Sedangkan binatang tu tidak dibagi akal, hanya diberi untuk memilih makan makanan. Itu je, terbatas. Tapi manusia ni macam-macam dibagi. Tapi kita tipu, kita kata kita tak dapat mesej daripada Allah. Kita tipu mesej yang datang pada Allah tu ada dua, satu ketakwaan, satu azab, maknanya kerosakan. Kita tahu tu dua tu datang. Tapi kita buat kata ketakwaan tak sampai, kita gunakan. Lepas tu kita layan dan lama yang datang tu kita gelapkan yang ketakwaan daripada Allah, nur hidayah tadi. Kita gunakan, lepas tu kita nak salahkan siapa? Tapi Allah tu wa kafa billahi syahid, cukup Allah menjadi saksi. Kalau kau kata manusia, kau boleh tipu manusia semua, tapi Allah turunkan tu kau tak boleh. Kau tak boleh kata, mengapa Allah Ta'ala tak bagi hidayah kat aku? Mengapa? Oh, tak boleh. Memang di tangan Allah hidayah tu. Tapi Allah banyak jadikan perumpamaan. Engkau aja yang jangan kau salahkan Allah. Kau kata Allah tak bagi hidayah. Semua Allah bagi. Sejak alam ruh lagi. Tapi dah ketetapan Allah. Allah memang dah siapkan neraka jahanam ni bagi orang yang tak kenal diri, tak kenal Allah. Memang Allah dah siapkan. Dia tertulis sejak azali lagi. Allah dah siapkan neraka jahanam tu kebanyakan golongan. Walaqad zarana li jahannama katsiran minal jinni wal, kebanyakan aku siapkan neraka jahanam tu adalah di kalangan golongan jin dan manusia yang baginya ada hati. Lahum qulubun la yafqah, dia ni ada hati, ada qalbun la yaqafuna biha, dia tak mau. Allah tu dah ajar macam-macam, akulah yang ajar kau ni, tapi dia tak mau memahaminya, dia tolak. Memang Allah Ta'ala kata, memang engkau yang maknanya memang aku dah tetapkan, aku dah tahu kebanyakan neraka jahanam ni diisi oleh jin dan manusia. Tapi bukan makna Allah tu zalim nak letakkan manusia itu gitu. Tak, jangan salah faham. Kena faham. Kalau kita kenal diri, kenal Allah, Allah tak pernah buat zalim. Allah hantarkan rahmat dia je setiap masa, setiap waktu keadaan Allah bagi semua. Memang nikmat aja, tak ada yang jadi kita yang menukarkan. Tu pasal saya satu kisah tu di mana ada orang ni berniaga macam tepi jalan. Ada flat banyak. Jadi bila berniaga tu tadi lama-lama
ramai orang meniaga ganggu lalu lintas. Bila ganggu lalu lintas, ini Allah nak tunjukkan sifat, maknanya Allah tu dia maha teliti tu. Allah ni maha teliti. Ya, bukan saya nak salah mana-mana, ini bukan di bumi sini saya cerita Maknanya bila dia tak boleh meniaga, orang komplain jam lah apa, ganggu orang. Dia meniaga pun dah sedap, lama-lama orang komplain kata ada apa kan, gangguan lalu lintas. Dia pun komplain kat majlis pengurusan majlis kan. Pengurusan majlis pun datang bawa lori, bagi kompon saman, angkat sekali. Lah lupa sebulan 2 bulan lupa, dia meniaga lagi. Orang lagi komplain lagi apa, sampai berlaku hampir 10-11 kali macam tu lah, lebih kurang. Akhirnya datanglah si Dajjal ni tadi. Dajjal lah saya panggil Dia pun datang, dia jumpa masyarakat yang komplain tu tadi. Dia pun buat makan-makan sikit apa semua, buat apa dengan ketua-ketua kampung situ kan. 4-5 kampung dia dikumpulkan, dia bagi amal sikit. Maknanya bagi izin dia orang meniaga lah, jangan komplain sangatlah. Ya. Dia dengan lobby dengan apa kat 4-5 kali buat, dari orang kata baik, kita jangan ganggu lah apa, dia meniaga. Yang penting dia jaga berbincang dengan masyarakat lah, jangan buat kecoh apa ni, orang beli-beli tu jangan ada komplain lah. Parking masalah. Jadi lepas tu si Dajjal ni pula pergi jumpa dengan majlis pengurusan itu. Jumpa ketua dia bahagian yang incas yang ni, dia pun cakap, kami bagi bulan-bulan awak gini, kamu jangan kacau. Dia pun senyap. Sejak tu dia orang meniaga tak ada dikacau, tak ada. Selamat tak dia orang meniaga tu? Kan? Dalam segi material yang kebendaan yang kita tengok, memanglah dia meniaga aman dah. Tapi dari segi latif yang kehalusan Allah tu, telitinya Allah Ta'ala tadi, maknanya kita faham bahawa pangkal yang dia tu nak meniaga tu, pangkalnya tu dah rosak. Maknanya dia dimulakan dengan kerosakan. Bila kerosakan tu tadi, dia ingat tadi nampak benda tu elok, cantik. Tapi padahal bila pangkal tu tadi dah dia gunakan dengan cara gitu. Hebat tak Dajjal ni tadi? Nanti si Dajjal ni orang puja-puja lah. Bila puja-puja, kita sokong dia lah. Jadi rencana Dajjal tu tadi cukup. Dia bukan dia tu pandai, tapi kita ni yang bodoh. Tu. Sebab yang tadi, yang masyarakat ni tadi boleh dibeli dengan dia boleh beli. Mula-mula kan dia komplain. Lama-lama dah bagi gini apa, dia pun bagi makan sikit, bagi lobby sikit. Kita buat sumbangan kat surau ke apa benda sini kan. Ada orang senyap tak, orang tak nak komplain. Komplain pun sampai dekat MP Majlis Pembandaran, macam pun senyap juga sebab dah ada bahagian dia. Ini bukan saya cerita kat bumi ni, bumi tempat lain. Lepas tu diorang tadi yang meniaga-meniaga tu pakat-pakat bulan-bulan bagi dekat Dajjal ni tadi, ataupun sokongan ke apa benda kan. Jadi sumber dari pendapatan orang meniaga tu macam mana? Itu apa nak diistilahkan? Satu lagi, makanan hasil daripada yang dia meniaga tu macam mana? Boleh bawa apa tauhid kepada Allah tak? Tak. Susah nak nanti. Sebab kesucian tu bila tak ada, macam mana kau nak sebut tu, nak terasa tauhid tu betul? Walaupun kau belajar dah berapa ribu kitab tauhid, tapi masih lagi kau tak sedar yang ni Allah bagi kesadaran ni punca. Tu. Sayyidina Umar, anak dia yang kecil tu makan sikit, dia korma Baitulmal punya, dia koreknya balik. Dia anak kecil, Umar, anak engkau tak apalah, halal lah. Tak boleh, engkau boleh halalkan, tapi ni bukan hak engkau, masyarakat semua punya, bukan. Aku kena korek keluarkan, aku boleh ganti, tapi aku tak sanggup. Aku nak ajar supaya jangan buat dulu. Tuan, aku kena tunjuk, tidak nanti aku dipertanggungjawab. Nampak? Jadi kita sekarang menghadapi orang yang begini. Ada orang tengah, kita ingat dia tu bagus. Tapi dia tu bersifat
Dajjal. Dajjal dia cara dia gitulah, konon-konon dia jadi pembela. Tapi kita tak faham pembela dia tu ke arah merosakkan kita punya cara pendapatan kita tu tak diredai Allah. Halus benda ni kalau kita tak, dan kadang-kadang dibiarkan, dah nampak dibiarkan. Alah, jadi dia boleh meniaga lah, kita tolong dia. Dah jadi, dah janji lah. Kita tak redha Allah dulu, kita manusia dulu yang kita. Padahal kita dah merosakkan makhluk, bukan? Kalau tak diredai Allah, sampai bila pun makhluk redha, Allah tak redha, tak guna kan? Jadi orang kata, itu pasal saya cakap tadi, saya tak cerita ni kat bumi ni cerita bumi lain, jangan terasa. Ya, jangan ada kat bumi kita ni begitu. Ya, itu pasal lah masyarakat kita makin teruk nanti kalau yang di bumi sana jadi rosak tu sebab begitu. Sebab Rasulullah kata, maksudnya Rasulullah datang, Rasulullah bagi tahu. Ini yang aku ibaratkan mencuci pakaian dengan air najis. Mencuci pakaian dengan air kotor. Nampak pekerjaan makan mencuci, tapi mencuci itu dengan cara itu maksud mencuci pakaian dengan air kotor. Itulah cara yang banyak kebanyakan jadi masyarakat, bukan kat bumi ni, kat bumi lain tu jadi rosak. Jadi datang satu orang daripada penjuru gunung ni, penjuru sana, penjuru sini, wakil daripada Allah Ta'ala. Ya. Dia bagi tahu, kau pergilah bai'ah, kau pergilah berjumpa siapa? Dia kata, kau pergi berjumpa orang yang dia betul-betul ahlullah. Kalau dia zaman Nabi, dia Nabi. Kalau dia zaman Rasul, dia Rasul. Kalau zaman dah tak ada Nabi, tak ada Rasul, dia tu ahlullah, waliullah. Ataupun nama dia Khalifatullah. Kau carilah dia. Dia tahu utusan daripada Allah suruh. Sebab Rasulullah dah bagi tahu setiap zaman itu, hadis ni sahih tau. Setiap zaman tu Allah Ta'ala kata ada dia punya pemimpin. Pergi cari bai'ah dengan dia. Pemimpin yang kenal diri, kenal Allah, yang dia punya taraf tu Allah sendiri bagi tahu, aku utus ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Yasin. Ikutilah orang ni yang dia tidak ada perlu apa-apa imbalan, tak ada kepentingan apa dia berseru pada kau. Betul-betul dia ni nakkan kau. Senilah orang yang muhtadun, kata Allah. Jadi kau cari orang ni, kau bai'ah selepas Nabi orang ni. Dan setiap zaman aku adakan. Kalau kau tak jumpa, kau tak bai'ah dengan dia sehidup semati, engkau akan rugi sampai bila-bila. Sebab ini orang mutadun. Allah sendiri kata dia ni orang yang dapat petunjuk aku, orang yang benar. Dia bukan ada kepentingan dia. Dia betul-betul nak selamatkan kau untuk kepada Allah. Tak ada kerja lain dia. Kau bagi dia harta, kau bagi dia perempuan, kau bagi dia tahta, kau bagi dia pangkat ulama, mufti ke, dia tak nak tu semua. Dia tak nampak tu semua. Dia nampak dia hanya Allah Ta'ala suruh tajalikan tu je. Dia tak fikir lain, dia tak nampak lain. Dia makrifat wajah Allah je. Hidup dia tu, dia bahagia hanya dengan Allah. Apa yang Nabi, yang Allah Ta'ala bagi Nabi baik tu, itu yang dia nak. Apa yang Nabi disuruh tak baik, tak usah buat, dia itu yang dia. Itulah juga dia ikut sunnah Nabi sebetul-betul. Jadi jangan pandang luaran dia, tengok dalam makom dia tu. Kalau kita tengok orang tu alim, orang tu mufti, orang, tapi masih lagi imbalan tu banyak, maka orang tu Allah Ta'ala kata jangan ikut. Terbalikkan ayat tu. Sebab dia dah, Allah Ta'ala sini tak suruh ikut orang macam tu. Sebab Allah dah kata ittabi'u man la yas'alukum ajran. Dia tak mahu apa imbalan tu, kau ikutlah. Tapi kalau dia nak imbalan, jangan ikut, terbalikkanlah. Tapi orang kita banyakkan di sini, di bumi tempat lain tu, dia tak faham. Dia tak faham tu jadi masalah. Sebab masyarakat dah tak tahu hala tuju hidupan.
Orang yang Allah Ta'ala suruh ikut tu, dia ingatkan Nabi tu dah wafat, dah tak ada dah. Allah dah ganti ulama. Ulama pula dia cari ulama yang ikut dia punya kepahaman. Dia tak faham ulama macam mana. Bukan saya cakap ulama di sini lah, di bumi lain. Ulama yang disuruh ikut adalah ulama yang tak mahu imbalan, yang bukan ulama su'. Nabi kata bukan ulama su'. Allah pun kata bukan ulama su'. Orang ulama su' ni adalah orang yang dia hanya ada ilmu pengetahuan tapi dia tidak kenal diri, tidak kenal Allah. Itu ulama su'. Ya. Tu lain. Kalau kita dah jumpa ulama yang rohaniah, ulama yang rabbaniun, yang betul kenal diri, kenal Tuhanan tadi, betul-betul dalam kehidupan dia ketuhanan tadi, dia bawa sistem ketuhanan dalam diri dia. Bukan dia tu Tuhan, bukan. Dia bawa sistem Allah tu betul-betul. Wa qadha rabbuka alla ta'budu. Dia betul-betul dengan Allah sentiasa dan ikut ta'budu sistem Allah. Macam mana Rasulullah SAW bawa, sahabat bawa, orang-orang yang seangkatan sebelum dia bawa menuju kepada Allah tadi kan, sentiasa dengan Allah. Tenggelam, lebur, fana, baqa dengan Allah. Selalu bermain dalam diri dia, tidak ada kedirian dia. Orang begini, alhamdulillah kita beruntung, kata Allah. Kiranya kita di zaman kita masing-masing, selepas Nabi dah tak ada, Nabi utus yang ni tadi, setiap zaman ada pemimpin yang ittabi'u, yang ikutilah. Allah Ta'ala kata pemimpin yang begini, yang bukan keburukan. Dia maunya Allah nak ajak manusia ke arah Allah. Mana kau telah mendapatkan Allah Ta'ala, kau telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Kau dah dapat tahu hala tujuan sebelum hidup, sebab kau dah bersama dengan dia. Teruslah bai'ah dengan dia, berjanji setia sehidup semati dengan dia. Kerana dia akan bukan saja diselamatkan kau di dunia, dia akhirat juga dia akan, sebab dia dah dibagi tugas oleh Allah, posisi dia tadi. Ini bukan saya mereka-reka. Maknanya carilah supaya kita dah dapat, jangan sampai kita dah mati. Dan jangan tunggu lama-lama. Tak apalah, umur aku panjang lagi, nanti dah dekat nak mati aku pergi cari lah. Jangan. Sekarang ni lah cari sungguh-sungguh, berdoa, minta pada Allah. Buat solat tahajud, minta ni bulan Ramadan ni, minta tunjukkan aku ya Allah. Itu lebih besar daripada Lailatul Qadar. Kalau kita dapat dia lebih besar, sebab Lailatul Qadar tu percikan daripada kurniaan Allah. Tapi kalau kita dapat pembimbing rohani yang betul mutahdun ni, kita dah memiliki Allah seolah-olah. Sebab dalam diri dia tak ada apa dah, dia tahu Allah. Apa yang Allah suruh cakap tu yang dia cakap. Apa yang Allah suruh diam, dia diam. Maknanya kau dah jumpai tu Rabbi tu Tuhan, bukan dia tu Tuhan. Kena faham maksud saya. Betapa untungnya ni Rasulullah bagi tahu. Siapa yang tak jumpa, Rasulullah kata mati dia tak jumpa lagi lah, nak bai'ah macam mana tak jumpa kan? Matinya seperti matinya orang kafir jahiliyah. Auzubillah min zalik. Nak dibiarkan gitu manusia jadi begitu? Sanggupkah kita lihat manusia jadi begitu? Kalaunya alhamdulillah kita dah dapat, kita bukan boleh berdiam diri kita aja. Kita perlu ajakkan, kesian tak sampai hati kita melihat manusia ni jadi begitu. Kita ni akan dipertanggungjawabkan. Mengapa engkau dah dapat pembimbing ni, mengapa engkau tak ajakkan? Ajakkan isteri, anak kita, saudara mara kita. Tak menangis ke engkau lihat kalau manusia? Kita harus mesti seperti Rasulullah, melihat umat dia tu menangis yang tak dapat benda. Kalau dah dapat Rasulullah lega. Jadi tu cara kita nak tenangkan Rasulullah. Bukan kita dah dapat kita diam diri, jangan lantak orang lain. Kita bersyukur ni semua dengan rahmat Allah, bukan kita hebat. Kemudian dengan syafaat Nabi selalu doakan kita, menangis-nangis Rasulullah, biar kita dapat kenal pembimbing rohani kita, supaya tidak nanti kita mati seperti kafir jahiliyah. Waalaikumsalam. Seperti mana yang Nabi SAW. Ya, Rasulullah menangis. Diharapkan kita yang dah dapat, kita ni yang dah dapat ni tadi, pembimbing rohani yang sentiasa dah bai'ah sehidup semati, yakin kita kepada Allah dengan Allah Ta'ala hantar ni,
Seperti mana sahabat laki yakin betul-betul dengan Rasulullah SAW, sehidup semati dengan Rasulullah. Sampai Rasulullah berjumpa Allah Ta'ala ibaratnya pun teringat lagi sahabat tu. Di hati Rasulullah tu ada sahabat dia yang, sebab sahabat dia sehidup semua begitu. Sebab hati Rasulullah sentiasa cinta kepada sahabat, kepada umat dia. Ya, jadi kita pun gitu. Kita perlu rasa cinta, perlu rasa kasih sayang juga kepada makhluk-makhluk yang Allah jadikan. Sebab kita ni disuruh untuk pengganti Rasulullah Muhtadun ni tadi, untuk menyelamatkan kita punya chip yang Allah Ta'ala masukkan ni. Bila kita ni dah faham tugas kita, kita tahu kehidupan, kita dah dapat rahmat yang besar di sisi Allah, kita dapat berita gembira di sisi Allah. Kemudian Allah kata, engkau punya kerja wa nadhir, sampaikan apa berita gembira yang kau dapat dengan aku, bahawa kehidupan ni adalah hak engkau. Itu yang sangat gembira. Kita tak merasa ada hak kita, jadi kita tak risau apa pun. Tak perlu pangkat, tak perlu orang puji, tak perlu. Kita bahagia aja sentiasa Allah. Dan cukup Allah wa kafa billahi syahidah. Cukup Allah sendiri menjadi saksi. Jadi bila kita dapat tu, kita tanda dia apa? Kita nak ajak setiap kita jumpa orang, kata saudara kita mau asri semalam, kita nak ajak kan. Paling tidak tak boleh kita ajak, dalam hati kita, kita tablik kasih sayang aja. Dengan tujuan tu, kita kasih sayang, senyum je. Dia pun jadi bahagia dengan kita, dengan kebahagiaan dia rasakan tu tadi. Dia rasa selamat. Daripada tu nanti dia dah suka, kita bawa ajakkan dia kepada, membawa kepada berita gembira. Tak semua dia jumpa dia, jom kau kenal diri, jom kau mati kau macam jahiliah, bukan gitu. Maknanya ajakkan dengan muka yang kita bahagia, kita tak ada rasa apa pun masalah kita ada juga, tapi kita beranggap tu kecil. Masalah besar dia bila aku ni lupa pada Allah. Itu besar masalah. Aku jual rumah, tolong jual rumah, orang tipu ratus ribu ke apa, kita tak jadi masalah tu. Itu kejap je bagi kita untuk memegang yang hak je. Lepas tu kita tahu hak ni semua hak Allah. Allah kalau dah tak bagi, kau buat macam mana pun tak dapat. Kita relax balik dengan dia jadi gitu. Dia akan jadi, dia tak masuk ke dalam, dia kat luar dia lawan dia. Dia marah tu sekadar untuk macam apa, tidak dia marah sangat, dia macam untuk mencari kebenaran aja mak. Lepas tu dia sah, di dalam dia tetap dengan Allah. Yang penting tu jangan sampai ini yang keluar, Allah tu yang kita lupa dalam kita berbalah tu. Tu tadi. Jadi kita bahagia. Jadi gitu cari jalan. Walau siapa kita jumpa baik dia orang bukan Islam. Kalau orang Islam dah memang kita gitu kan. Orang dia bukan Islam pun kita kena gitu juga. Sebab dengan orang bukan Islam ni lebih mudah lagi kalau Allah tu mudahkan. Dan lebih sulit lagi orang Islam yang dah pandai-pandai kalau Allah tak bagi. Kalau Allah tak bagi, orang tu kita ingat, oh dia ni ilmu tinggi, mudah ni kita nak bagi faham. So kadang-kadang dia putar balikkan ayat tu lagi, kita kena balik. Dia lagi pandai nak memusing ayat tu kan. Ayat tu patut ke lain, dia tunjukkan ke lain untuk debat dengan kita. Tapi kalau orang yang mungkin bukan Islam, dia tak tahu apa, kita pikat dia dengan akhlak yang baik, dia dah mudah terpikat kan. Jadi orang Islam ni dia tak mau. Nanti dia ni adalah ni dia nak sampaikan sesuatu ni, dia buat baik ni. Dia jumpa orang yang pandai ni, dia kadang fikiran dia tu, dia ingat dia sangkaan dia gitu. Padahal kita tak ada yang sangka gitu. Kita begitu dengan betul-betul kasih sayang. Salam. Gitulah kehidupan tadi. Jadi kita nak hidupkan apa kehidupan ni yang macam mana? Kehidupan yang macam mana kita nak hidupkan? Bila kita dah faham ni, kehidupan kita adalah yang telah disusun oleh Allah tu, yang kita nak dudukkan. Maka itu Rasulullah doa apa? Ya Allah, jangan kau biarkan aku mengurus diriku walau sesaat, walau sekelip walaupun satu detik nafas turun naik, tetap dirasa Allah yang naikkan turunkan. Dia tak ada hidup. Hidupan ni engkau yang tahu ya Allah. Jangan biarkan aku rasa aku yang mengatur walau sesaat. Subhanallah, itu orang yang paling kenal Allah, yang paling takut pada Allah, yang paling cinta pada Allah. Tak ada lagi manusia yang paling kenal Allah, paling cinta pada Allah, paling takut pada Allah.
Jadi kalau orang tu paling kenal Allah, dia paling cinta pada Allah, dia paling takut pada Allah. Bukan makin berani, makin takut. Takut apa? Takut ada rasa kedirian. Tu tadi. Jadi macam mana kita kita dah dapat ni, alhamdulillah kita dah dapat anugerah kurniaan Allah yang paling besar. Apa dia? Kita dapat mengenali Allah, menerusi itu tadi yang Allah Ta'ala kata selepas Nabi ku Muhammad SAW dah tutup pangkat Nabi, tetapi akan aku utus, Nabi kata, pembimbing rohani. Kalau bahasa kita dah ditukar, dia kata raja-raja pula. Tapi saya cakap bukan maknanya ni bukan bumi sini, jangan maknanya raja-raja tu pun betul juga, tapi itu masih olah. Yang tepat dia adalah orang yang kenal diri, kenal Allah. Dia ahlullah, dia yang mendapat berita gembira. Dialah ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum, dialah orang yang aku dapat bagi petunjuk pada dia, yang benar. Kau ikuti dia, ittabi'u. Allah suruh sendiri ikut. Tak ada apa-apa dalam diri dia, tak mau apa kemauan apa pun dia tak nak. Dia nak engkau tu dapat macam mana aku dapat Allah, engkau pun harus dapat Allah. Yang engkau bergantung pada aku nak bagi engkau bergantung 100% pada Allah, bukan dengan aku. Orangnya macam ni yang dapat petunjuk. Seperti Rasulullah, bila dah habis Rasulullah, diganti dengan orang ni Allah Ta'ala. Setiap zaman tu ada. Jangan kita berasa Nabi tak hidup dengan aku lah. Tak, Allah hantar waliullah, ahlullah yang gini, yang mutadun ni tadi saya kata. Orang yang betul-betul. Kalau kau tak dapat, Allah Ta'ala kata kau harus berdoa banyak. Kenapa kau tak boleh dapat? Kau perlu risau kenapa kau tak boleh dapat. Sebab engkau banyak perkara-perkara yang mazumah, tercela yang kau buat. Contoh saya cerita tadi, kau tak sedar kau dah makan hasil daripada subahat mencuci pakaian dengan air najis. Tadi saya ceritakan. Tu ulang balik YouTube, tengok dengar. Saya mahu ulangkan banyak sangat. Jadi masa tu saya nak bagi tahu, maknanya sekarang ni kita kena bersungguh-sungguh dapatkan. Kalau Allah dah tunjukkan, nanti kalau kamu orang dah minta pada Allah, pasti Allah akan. Masalah sekarang kita tak pernah minta. Kita seolah-olah rasa macam kita dah dapat, padahal kita tak dapat. Belum dapat lagi. Yang kita jumpa ni hanya orang-orang ahli kitab. Bukan saya kata betul, dia ahli kitab. Dia Allah bagi kepakaran dia untuk ahli kitab, bukan ahlullah. Yang mutahadun tadi ahlullah, yang Allah Ta'ala kata aku utus setiap zaman tu ada pembimbing dia. Jangan kita salahkan. Kita kata raja, kita kata Perdana Menteri, kita kata ketua kampung, kita harus ikut dia. Itu kena ikut juga bab-bab yang dia betul, ikutlah. Tapi kalau dia jenis yang bukan bumi sini, bumi lain. Kalau raja di bumi lain tu dia tak kenal diri, tak kenal Allah, kau kata suruh bai'ah dengan diri raja. Nak kau bai'ah? Bukan, itu bukan Allah Ta'ala tunjuk dia. Dia tak kenal diri, dia tak kenal Allah. Dia membolot harta-harta dia. Mana boleh kau. Kita dalam segi rohaniah kita tak boleh ikut, tapi dalam segi keduniaan kita boleh ikut raja macam tu. Kat bumi lain tu boleh ikut. Boleh ikut, tapi dia yang menanggung kalau dia buat tak elok, dan kita tak akan menanggung dosa dia. Cuma kalau kita tahu dia macam tu, kita kena, kalau boleh jauh, jangan dekati raja yang pergi. Tapi kalau dia betul, dia kenal diri, kenal Allah, selaku dia tu tadi memang dia dah khalifatullah ataupun ahlullah, selaku dengan dia arif billah, selaku juga dia raja membimbing rakyat dia sekali. Itu kita kena baik sokong betul-betul. Itu kena faham pilihan saya kata. Yang pertama harus kita cari, ini yang maksud Rasulullah. Yang kedua ni tadi hanya ulama-ulama punya, dia punya pendapat-pendapat. Ada yang setuju, ada yang tak setuju. Jadi seeloknya saya cakap, ambil yang nombor satu yang Rasulullah kata. Kemudian kalau dia tu tak ada pada pelajar tu gitu, kita taat juga, kita tak membangkang juga, tetapi kita kalau boleh jauhkan. Dan kita mohon pada Allah, jadikan pembimbing kita, pemimpin raja kita, raja yang arif billah. Dulu-dulu raja-raja dulu semua, raja kita semua arif billah sampai masuk merdeka ya. Tapi peristiwa ni dah dilupakan sejarah ni, supaya anak cucu kita jadi lemah. Jangan salahkan Yahudi, jangan salah takut. Kita aja yang sebenarnya.
Padahal ada teknologi moden ni, lebih banyak kita dapat maklumat daripada Allah. Nak dengan tak nak je kan. Tapi itulah saya cakap, mesti ada. Rasulullah kata, engkau mesti dapat kena bai'ah, cari dan bai'ah ahlullah yang Allah Ta'ala bagi tahu pada Rasulullah. Ada pembimbing rohani untuk bawa kita kenal kepada Allah yang betul-betul dia tak mahu itabi'u man, ikuti Allah Ta'ala. Jangan kita sia-siakan, betul-betul kita ikut. Jangan di zaman Rasulullah pun ada yang tak ikut, banyak juga kan, tapi lebih banyak yang ikut sebab nampak Rasulullah tu memang tak memerlukan. Nak dibagi kerajaan, kafir Quraisy nak bagi kerajaan, Nabi tak nak bagi perempuan cantik, nak bagi harta banyak mana, kau nak bulanan pun aku boleh bagi, tahunan. Kau berhenti kerja kau ni Rasulullah. Rasulullah kata lah, ini semua kecil kau nak bagi aku. Aku dengan Allah cukup, aku tak perlu yang lain. Cukup, kau tak perlu saksi, kau tak perlu saksi. Cukup aku, wakafa billahi syahidah. Cukup Allah menjadi saksi kepada aku. Aku berbuat betul-betul nak kerana Allah, bukan kau tak payah nak. Sebenarnya mantap. Jadi kita buat benda ni, kita tak perlu orang nak lobby kita ke, nak kata kau pergilah ni belajar kan. Tak. Kalau kau rasa kau nak cakap kerana Allah, cakap. Kerana tu dah memang tugas kau. Kau dah dapat benda baik, berita gembira ni. Wa nazira, Allah suruh Kalau kau tak, kau tanggungjawab. Kau kena cakap dengan isteri kau, cakap dengan anak-anak kau, cakap dengan cucu, siapa pun. Kau duduk kat mana pun, kau akan fikir macam mana aku nak menarik manusia supaya dapat. Dia ingat dengan kekayaan dia bahagia je. Padahal kita pandang dia, ya Allah, kesian. Dia tertipu dengan benda-benda tu. Tapi kita tak boleh cakap direct. Kita gunakan cara hikmah, iaitu minta fatwa daripada Allah macam mana nak uruskan orang ni. Ada 1000 orang kita tanya Allah. Sebab tak semestinya tak semestinya sama. Kerana semua tu 1000 orang tu hamba Allah. Allah yang tahu nak bagi. Jadi kita minta seorang-seorang, macam mana cara ni, orang ni macam mana jawab, anak ini macam mana, isteri ni macam mana. Semua kita kena tanya Allah. Bukan pandai-pandai. So kita takut nak ada diri kita, nak mana-mana kita rasa kita tahu nak olahkan orang ni. Kita dulu ni orang lebih teruk lagi, aku boleh tahu nak selesaikan. Jangan. Walaupun orang tu biasa pun ke luar biasa pun, tetap ya Allah, bagaimana kau ni, aku jumpa ni ketua ni apa, jadi nak cakap dengan dia ni mesti ya Allah tolonglah ya Allah. Ni aku nak jumpa ni ketua orang jahat ni ya Allah, Firaun ni, tolonglah ya Allah, aturkan kalam aku, setiap kalam aku. Janganlah, aku dah ada ilmu, yakin dengan ilmu aku, jangan sandar pada ilmu pula. Bukan saya cakap tak boleh belajar, tapi sandaran kita tetap dengan Allah. Itulah saya cakap, kita ni sekarang ni kita menjalani satu kehidupan yang kehidupan ini sebenarnya bukan kepunyaan kehidupan kita. Tapi kalau kita faham tu senang. Kehidupan kita ni kita menjalani bukan kehidupan kita, tapi menunjukkan kehidupan Allah yang hidup. Tapi kalau kita rasa ini kehidupan yang kita nak tajalikan, inilah style aku, salah tu. Sebenarnya apa pun kehidupan itu, style tu semua Allah yang nak tajalikan diri dia, tetap esa. Tapi macam-macamnya Allah Ta'ala nak tunjukkan. Ibaratnya kau nama saya Aziz, nama Arif, nama Adi, semua tu Asma'ul Husna Allah lah kalau saya nak bahasakan. Bukan Asma'ul Husna tu 99 lah, bukan 1000 lah, bukan 3000 pun, sikit juga. Tapi kita bayangkan setiap nama-nama tu semua nak mentajalikan daripada asma tu ada sifat-sifat dia. Hebat Allah SWT. Bukan sikit. Mula kita ingat 99 ke, rupanya dia pecahkan lagi daripada 3000 nama Allah. Banyaklah, rupanya sikit. Rupanya setiap nama-nama yang kalau nak lahir 5000 nama lah satu dunia ni, rupanya semua asma Allah, Allah yang bagi nama. Ke ada orang lain bagi nama? Johnny ke apa ke? Ada lain, satelit bagi tak? Dia bagi letak kat bapak dia kan. Kalau orang Yahudi dia letak nama Johnny ke apa benda kan. Kalau Islam Muhammad ke Abdullah ke kan, kat mak bapak dia kan. Apa Syarifah apa ke apa benda kan. Nurul ke apa benda ke, Rohani ke, Siti Hajar ke kalau perempuan kan. Jadi gitu, Allah tu semua, setiap jiwa-jiwa yang Allah jadikan, semua ni
Allah yang menanggung dalam ilmu kekuasaan Allah. Tahu semua. Tahu semua. Iblis pun tahu dulu. Bukan iblis tu yang ngajak buat kesesatan. Allah yang ajar. Kalau orang tak faham, si Haji ni biar betul. Iblis ni buat jahat, Allah pula ajar. Kau tak faham. Tu aku cakap tadi, kalau kau dah kenal diri, kenal Allah, kau bahagia. Sebab tu bukannya nak suruh kau menilai dia tu jahat, kau tu baik. Bukan. Allah tu buat gitu supaya dia nak tolong kau, jangan buat macam tu. Dijadikan malaikat supaya kau tahu jangan sembah malaikat. Itu dizahirkan kesucian dia tadi. Dizahirkan Nabi Idris supaya kau dapat faham ilmu yang ke depan. Jadi pemimpin, kita setiap diri kita pemimpin, kata Rasulullah. Jadi kalau kita didik anak kita daripada kecil, kita ke depan kita boleh tahu apa akan jadi. Tapi kalau kita ada ilmu Nabi Khidir, Allah Ta'ala hantarkan, kita boleh baca anak ni kalau nak jadi bagus mesti dididik dengan kalimah Allah, dengan kenal diri, kenal Allah. Betul tak? Jadi kita dapat masa depan tu pasti dia akan insya-Allah macam Nabi Khidir lah. Dia yakin kepada Allah. Kalau kau anak kau yang lahir, mak bapak dia corak, kalau kau corakkan supaya dia kenal diri, kenal Allah, bahagia. Kan? Maknanya kita mesti pemimpin kita atau diri kita atau pemimpin besar kita mesti ada sekurang-kurang pemimpin besar kita mesti ada membai'ah kepada anak murid Nabi Khidir. Paling tidak Nabi Khidir kau dah dapat nak jumpa, engkau mesti jumpa anak murid Nabi Khidir dan duduk dengan dia. Dia tu ahlullah. Duduk dengan dia, dengar nasihat dia macam mana akan datang masyarakat kita untuk mentauhidkan Allah. Dia akan ajar kau. Engkau dah terikut entak ini Yahudi punya masa depan, kau nak bawa masyarakat kau. Memang jangkin jahanam. Jadi dajal-dajal semua. Tak payah kau tunggu dajal, dan kau didik dajal, macam mana kau nak tunggu dajal datang? Padahal kau yang didik dajal. Ke arah dajal kan? Yahudi kan? Kau corakkan tadi anak yang baru lahir tu kan? Rasulullah kata Yahudi ke, Majusi ke, Nasrani ke, Islam, mak bapak yang corak. Kalau kau dojakkan Yahudi, maknanya kau corakkan dajal, betul? Betul? Dajjal tu tentera dekat bumi siapa? Yahudi. Yang hidupnya dia menipu je. Kau ajar gitu. Jadi didik Islam. Macam mana didik Islam? Kenal diri, kenal Allah. Bukan Islam aja. Islam tu menyerah diri kepada Allah. Jelaskan Islam macam mana? Menyerah diri harus kenal diri, kenal Allah. Kau tak kenal diri, macam mana kau nak nyerah? Kau rasa kau punya. Betul? Ini yang berlaku sekarang ni. Ya, jadi kita bercakap ni untuk bukan Islam aja. Kita bercakap ni untuk semua. Kembalilah wahai manusia. Allah bagi tahu dalam Taurat. Ya, Nabi apa? Taurat. Kita apa? Nabi Musa. Dia kata, wahai anak Adam. Mana anak Adam? Semua kita lah, Yahudi ke, Majusi ke, Islam, semua anak Dia kata, Allah Ta'ala kata, wahai anak Adam. Yang dikusi dalam Taurat ni, Allah Ta'ala bagi tahu, wahai anak Adam, aku jadikan semua ni aku jadikan dalam ni untuk engkau. Maknanya dah ada dalam diri engkau semua. Tapi engkau tu, wahai anak Adam, untuk aku. Untung tak? Jadi kita dijadikan oleh Allah untuk Allah. Serah itu je kita kena tahu. Untung lagi tu. Tapi kalau kita cari yang kita kejar dan memang ada dalam diri kita, bodohnya nama dia. Sebab Allah dah kata gitu. Semua dalam diri kau tu, Robil sekian alam semua ada engkau. Kau punya. Allah Ta'ala kata, wahai anak Adam, engkau aku jadikan untuk aku khas. Tak untung kita? Tak faham lagi. Manusia tak? Bukan kata Islam tak Islam, saya cakap ni tadi. Islam ke tak Islam ke? Manusia, Allah bagi tahu gitu, wahai manusia, wahai orang Yahudi, wahai orang Kristian, walau agama apa, walau tak ada agama sekalipun, engkau dipanggil oleh Allah. Jangan tertipu bahawasanya semua yang dijadikan oleh Allah ada dalam diri engkau. Jangan kau kejar. Tetapi engkau harus tahu, engkau harus kepada Allah. Engkau tu untuk Allah. Jadi jangan cari yang lain, rugi. Carilah baru manis hidup engkau. Untung tak ada yang pahit dalam hidup engkau. Bahagia. Allah tu sayang kepada manusia. Sebenarnya manusia ni aku yang jadikan. Manusia.
Binatang pun Allah Ta'ala jadi Allah sayang, apalagi manusia lagi sayang. Kalau mak kamu lah sayang kamu, macam mana kamu dah dapat nilai? Allah tu 1000 kali ganda. Tak ada orang boleh tahu sayangnya Allah sangat-sangat kepada makhluk dia, manusia. Jadi jangan kita tipu, jangan sampai dah masuk ke pemutus antara dunia dan akhirat, iaitu barzah. Dan masuk alam barzah nanti barulah tahu menyesal, kita nampak segala-gala. Rupanya ada sekeliling kita tapi kita tak dapat miliki sebab kita tak dapat Allah. Tapi bila kita di dunia kita dapat Allah, semua benda yang kita nak tadi berada dalam genggaman kita. Allah Ta'ala kata wadkhuli jan, masuk mana satu syurga kau nak. Tapi kalau kau tak dunia, kau irji'i ila rabbiki radiyatan mardi, engkau tak redha engkau dengan Allah, sedangkan Allah redha dengan engkau. Dengan dia, Allah tu redha dengan kau selalu dengan, tapi engkau tak redha dengan Allah sebab engkau tak mau kenal Allah dan kau menutupi kebenaran Allah, kau berpaling daripada Allah. Ibaratnya Allah tak pernah, kau tak ada alasan. Jangan sampai situ nanti barzah pemisah kalam kubur, sakaratul maut dah sampai, napas kau kat ujung bukan kat dalam lagi. Kau dah nampak nanti tolong hidup kau balik, menggelupur kau tak tentu arah, tolong hidupkan. Jangan sampai jadi begitu. Kalau kamu dah dengan Allah, kamu akan sentiasa, nafas kamu keluar pun kamu tetap ni hak Allah. Mati dan hidup, inna solati wa nusuki wa mahiyaya wa mamati lillah. Aku tak mau engkau, aku dihidupkan kau, mati pun kau. Ibadah aku semua engkau punya ya Allah. Solat aku semua engkau, tak ada apa benda aku ya Allah. Kita dah biasa tak ada apa. Yang ada hanya Allah. Selamatlah kita. Selamat. Ajar bagi faham isteri anak-anak kita penting sangat. Ya, yes? Kerana kita ni penghujung zaman, tapi jangan salahkan penghujung zaman. Walaupun penghujung zaman, kita tetap beruntung dipilih. Tak, Rasulullah tu merindui orang yang penghujung zaman yang kenal diri, kenal Allah ni. Kerana Rasulullah tahu susahnya menghadapi ujian di akhir zaman ni. Orang yang memegang orang yang kenal diri, kenal Allah, teruk dia nak pegang kiri kanan depan belakang musuh dia, tapi tetap dia naturalkan balik. Kita anggap ada musuh dalam hidup dia. Nabi tahu, Nabi merindui umat yang begini. Walaupun 1500 tahun telah aku wafat, tapi aku merindui orang ni yang akan datang ni, yang begini sifat dia tadi. Dia tak pernah lihat aku, tapi dia yakin lihat aku. Aku sangat rindu kat dia. Engkau sahabat dapat lihat aku begini. Dia tak pernah, jauh. Tapi dia seolah-olah dia betul-betul yakin. Bila dia berselawat, menitik air mata, seolah aku hadir, dia rasa rindu dia sangat-sangat pada. Mana aku tak rindu macam itu. Aku selalu datang kepada mereka ni. Oh, Rasulullah janji kata gitu orangnya. Jadi beruntung kita. Jadi bertanda beruntung kita dapat berita gembira daripada Allah, doa daripada syafaat Nabi. Kita sampaikan sebanyak-banyak. Kita tak nak orang lain juga tak dah berusaha. Sampai ke musuh tu tikam kita pun dah sakaratul maut, ya Allah, yang tikam aku ni bagilah dia hidayah ya Allah. Kalau dapat sampai begitu sekali, kita tak ada hidup kita ajar dalam hidup kita gitu. Dalam sehat pun kita mendoakan lain. Sakit mana pun, orang yang hentam kita, sihir kita, musuh nak bunuh kita, kita tetap dalam hati kita tak ada simpan untuk. Kita tetap rahmatan lil, ya Allah, dia tak tahu ya Allah. Dia hamba engkau, kalau kau maafkan dia. Sayyidina Ali kan, saya dah ceritakan macam mana makam dia. Maknanya dalam hidup dia dah buat lama dah. Kalau tidak sakaratul maut mudah ke nak buat? Sakit seluruh badan tu boleh kita buat macam tu? Jangan bohong lah, memang tak boleh buat. Kalau masih hidup sehat kau tak boleh buat. Kau nak sakaratul maut, kau nak boleh doakan orang yang buat? Tak boleh punya. Kau suruh nanti yang sebelah aku mati, kau bunuh dia dah, baru kena lagi, betul? Tapi orang yang dah biasa dengan Allah, sentiasa tak ada rasa apa, kedirian dia Allah je. Dia nampak semua Allah Ta'ala punya susunan skrip semua. Dia tak nampak ada salah ada betul. Dia duduk dengan Allah je. Dia tak akan ada simpan ada rasa orang ni buruk, orang ni baik. Tak ada dalam otak dia pandang nampak buruk baik, tapi dia tak letakkan situ. Dia letakkan semua, dia nampak tu semua tacap-tacap Allah. Allah suruh jadikan baik-baik, ni jadi buruk. Jadi tak ada masalah. Yang masalah bila dia tak dengan Allah, dia duduk antara kedua, tu masalah.
Tu tadi. Dia sentiasa nak dengan dia nampak semua tu perbuatan Allah, kekuasaan Allah, baik atau buruk. Itu orang yang muhtadun. Dekati, tengok akhlak dia macam mana. Itu kamu akan bahagia. Sebab Allah tu tak ada. Aku tak ada kat 7 lapis langit duduk. Aku tak duduk kat langit. Aku tak duduk kat bawah bumi ke, tempat mana yang indah ke apa, tak ada. Aku tak duduk mana-mana. Allah Ta'ala, aku duduk pada orang ahlullah. Orang yang kenal aku tu, orang itu ada, aku duduk situ. Bukan aku bertempat maknanya. Aku ada di situ ya. Carilah. Siapa yang jumpai dia dan jumpai aku, untunglah dia. Allah Ta'ala kata dia ada hadis kursi. Jadi alhamdulillah ya. Saya peringatkan. Alhamdulillah ni. Siapa-siapa yang nak berkongsi-kongsi apa yang dapat. Tadi saya dah cerita kongsi sikit tadi pengalaman.